Sijil digital vaksin palsu, polis buka kertas siasatan. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cinasami, Berita Tengah Malam. Polis membuka siasatan berhubung dakwaan penjualan sijil digital vaksin palsu yang dikesan menerusi perkongsian seorang pemilik akaun Facebook. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, satu laporan polis berhubung perkara itu diterima selepas artikel berkenaan dimuat naik mendakwa sijil palsu sudah mula dijual dalam talian. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 22-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 memberikan maklumat palsu dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan dan lain-lain. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak terbabit dengan kegiatan memalsukan dan menjual sijil digital vaksin. Orang ramai turut dinasihatkan melamporkan kepada polis sekiranya mempunyai maklumat mengenai kegiatan itu. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM sudah mengenal pasti satu kes penjualan sijil vaksinasi dalam bentuk kad fizikal secara dalam talian di utara tanah air. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, tindakan akan diambil unit inspektorat dan perundangan KKM ke atas pihak terbabit selepas laporan polis dibuat. Tambahannya, KKM tidak ada mengeluarkan atau membuat perolehan kepada mana-mana pihak untuk mengeluarkan kad vaksinasi. Individu hanya perlu menunjukkan sijil digital di aplikasi MySejahtera atau kad vaksinasi yang dikeluarkan oleh KKM. Tindakan pihak yang cuba untuk memalsukan sijil vaksinasi COVID-19 dikuatiri menjadi tiket bagi golongan anti-vaksin untuk mendapatkannya. Ini kerana pelbagai kelonggaran dan manfaat telah diberikan untuk individu yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akhtar Sattar berkata, pemalsuan sijil berkenaan dianggap sebagai suatu perkara yang melanggar undang-undang. Jika sekiranya kita didapati bersalah, maka sudah tentu kita boleh didakwa dan juga disabit di bawah Seksyen 420 iaitu tipu, cheating. Dan ini boleh membawa hukuman setahun hingga 10 tahun penjara dan juga hukuman rotan. Jadi itu merupakan hukuman yang agak berat dan pastikan juga kita tidak mengambil kesempatan ini sehingga masyarakat tidak pergi untuk mengambil vaksin. Untuk itu, tindakan tegas serta hukuman setimpal harus dikenakan terhadap individu yang cuba untuk memalsukan sijil vaksinasi COVID-19. Bagi penganalisis jenayah Kamal Afendi Hashim pula, tindakan individu tidak bertanggungjawab itu boleh memberi kesan yang buruk kepada sistem kesihatan dan ekonomi negara. Kita buat persediaan tunjukkan sijil saja, maka ada yang lebih kreatif nanti di mana mereka hanya melakukan screenshot, tangkap layar dan kemudian menunjukkan sijil yang telah diedit tadi, mengemukakannya sebagai tulen. Jadi cara paling baik ialah di sekatan jalan raya atau di tempat pemeriksaan, maka kita gendaki mereka membuka aplikasi MySejahtera dan mengambil langkah seperti yang tertera di dalam itu untuk menunjukkan sijil sebenar. Julai lalu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin pernah menyatakan kerajaan belum mengeluarkan sijil lengkap pengambilan dos vaksin berbentuk kad yang dicetak. Perkara itu turut disahkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Dan Baba bahawa kad tersebut tidak diiktiraf atau diterima sebagai bukti telah melengkapkan dos suntikan vaksin.
Dalam perkembangan lain, sebarang tangkap layar atau screenshot sijil vaksinasi daripada mana-mana individu sebagai bukti telah lengkap 2 dos vaksin tidak akan diterima polis. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata hanya kad vaksin atau sijil digital vaksinasi diterima untuk melakukan rentas daerah atau negeri serta makan di restoran. Saya dapat arahan daripada pusat itu 2 cara je. Cara pertama adalah tunjukkan apa you punya ni. Tapi sekarang ni apa dah susah nak screenshot. Handphone kita bawa handphone kita kan. Kita pergi mana-mana kita bawa handphone kita. Buka lah kita punya apps My Sejahtera. Kita buka pada profile, kita buka dia. Lagi senang, lagi mudah kan. Melainkan warga emas yang tidak menggunakan handphone smartphone ni. Dia hanya ada kad. Dia tunjuk kad tu. Datuk Mio Farid Al-Atrash ditemui media selepas meninjau kawasan Taman Meru 2B di Ipoh yang dikenakan PKPD selama 14 hari bermula hari ini. PKPD melibatkan 590 buah rumah dengan 2,950 penduduk. Seorang pegawai imigresen didenda RM3,000 oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam selepas mengaku bersalah atas tuduhan tidak membuat laporan mengenai tawaran rasuah RM25,000 4 tahun lalu. Hakim Rozila Saleh menjatuhkan hukuman itu terhadap Nur Azma Azmin 39 tahun dan memerintahkan wanita itu dipenjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. Dalam penghakimannya, Hakim Rozilah berkata kesalahan dilakukan tertuduh adalah serius kerana gagal menegakkan undang-undang. Tindakan itu juga melanggar peruntukan Akta SPRM 2009 untuk menggalakkan integriti sektor awam. Kesalahan dilakukan Nur Azma pada tahun 2017 ketika bertugas di bahagian kawalan operasi Balai Ketibaan KLIA. Dia ditawarkan wang tunai RM25,000 oleh seorang wanita untuk melepaskan 80 warga asing terdiri daripada rakyat Cina dan Pakistan yang menyalahgunakan pas lawatan sosial. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 25-1 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Ahli Parlimen Bagan Ling Guan Eng hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut bagi memberi keterangan berhubung Perhimpunan Ahli Parlimen Pembangkang di Dataran Merdeka minggu lalu. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP hadir bersama peguamnya RSN Raya. Ketua Polis Daerah Timur Laut ASP Sofian Santong ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut. Katanya proses mengambil keterangan juga berlangsung kira-kira 45 minit dan Guan Eng yang juga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu memberi kerjasama baik. Keterangan bagi membantu siasatan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Pencegahan dan Pengalaman Penyakit Berjangkit 1988. Semalam, Ketua Menteri Pulau Pinang merangkap Ahli Parlimen Tanjung, Chow Kun Yew dan Ahli Parlimen Jelutong Raya turut diambil keterangan berhubung siasatan kes sama. Masjid Al-Amin di Kampung Semup, Darul Sarawak musnah dalam kebakaran petang tadi. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Pilihan Mat Sarawak, Jagan Mulin, kebakaran telah memusnahkan 100% masjid berkenaan. Api berjaya dipadam dengan bantuan penduduk kampung dan bekalan air dari tangki Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Daro. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan jumlah nilai kerosakan masih dalam siasatan. Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.
Baik, bertemu kembali. Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H diaktifkan semula bermula Oktober ini selepas program itu dibukukan susulan tahun lalu berikutan pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, bilangan peserta prinsipal dan tanggungan pada satu-satu masa tidak melebihi 1% daripada jumlah warga negara Malaysia. Beliau berkata kerajaan memahami kegusaran rakyat mengenai kemasukan warga asing melalui program itu yang dikuatiri akan menambah lambakan warga asing di negara ini. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan bahawa hanya peserta yang berkelayakan dan tidak mempunyai rekod kesalahan jenayah akan dibenarkan untuk menyertai program ini. Tata cara permohonan program MM2H juga akan ditambah baik dengan mewujudkan satu sistem secara atas talian bagi tujuan permohonan, pemprosesan dan pengkalan data profil peserta MM2H. Beliau bercakap pada sidang media khas mengenai perkara itu di kementeriannya di Putrajaya. Sebelum ini, permohonan untuk menyertai permohonan MM2H dibekukan bagi memberi ruang kepada KDN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk mengkaji serta menilai semula secara komprehensif. Ia ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac tahun lalu yang menyaksikan dasar penutupan sempadan negara turut diperkenalkan atau dilaksanakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan penambahbaikan dasar baru program MM2H sebagai salah satu strategi untuk membantu pelaksanaan program pemulihan negara bagi menjana semula ekonomi negara. Permohonan baru akan diproses serta dikendalikan Jabatan Imigresen Malaysia setelah semua proses berkaitan perundangan selesai. Bagi memulakan semula program Malaysia Rumah Keduaku ini, syarat lebih ketat dikenakan. Langkah itu bagi mengimbangi aspek keselamatan dan juga ekonomi dengan mengambil kira beberapa pandangan kementerian dan agensi kerajaan. Pemilikan akaun simpanan tetap sekurang-kurangnya 1 juta dan pengeluaran maksimum sebanyak 50% dibenarkan ke atas nilai prinsipal bagi tujuan pembelian hartanah, kesihatan dan pendidikan anak-anak. Sebelum ini, syarat yang ditetapkan adalah pemilikan akaun simpanan tetap sekurang-kurangnya RM150,000 bagi pemohon 50 tahun ke atas dan RM300,000 bagi pemohon 50 tahun ke bawah. Selain itu, katanya antara syarat lain termasuk keberadaan di Malaysia adalah sekurang-kurangnya 90 hari kumulatif dalam setahun. Wanita hamil yang dijangkiti COVID-19 perlu hadir ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC berhampiran untuk menjalani penilaian doktor walaupun mereka tidak bergejala. Menerusi garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM, mereka perlu mengikut semua nasihat doktor jika perlu dipantau di fasiliti kesihatan. Bagi yang berada di rumah pula, mereka perlu segera ke klinik atau CAC berhampiran jika gejala bertambah teruk seperti sesak nafas, sakit dada, kurang tahap sedar atau tidak sedar diri, kelesuan meningkat dan ketepuan oksigen kurang 95%. KKM turut memuat naik garis panduan bagi mencegah ibu hamil daripada dijangkiti pandemik COVID keberkenaan. Antaranya, mereka perlu melengkapkan vaksin COVID-19 sebelum fasa akhir kehamilan bagi mengurangkan risiko komplikasi jika dijangkiti. Kebimbangan kesan buruk jangkitan COVID-19 dalam kalangan ibu hamil mula menjadi perhatian selepas penyanyi Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia akibat dijangkiti wabak itu. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah dalam kenyataan medianya memaklumkan sehingga Isnin lalu sejumlah 70 kes kematian wanita hamil disebabkan komplikasi jangkitan COVID-19 dilaporkan. Bagaimanapun, peningkatan kes kematian mendadak dilaporkan sejak Jun iaitu sebanyak 17 kes, 2 daripadanya telah menerima dos pertama vaksin manakala 15 lagi belum divaksinasi. Beliau menambah peratus ibu hamil yang menerima penjagaan rawatan rapi turut meningkat dari 3% ke 5.3%.
Sejak Mac 2020 sehingga Jun 2021, sejumlah 3,396 kes COVID-19 dilaporkan dalam kalangan ibu hamil di Malaysia. Jumlah kes yang dilaporkan semakin meningkat bermula Oktober tahun lalu dengan purata 200 kes jangkitan sebulan. Manakala lonjakan dilihat pada Mei dan Jun tahun ini dengan sebanyak 850 dan 899 kes. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini kembali ke angka 20,000 iaitu 20,780 kes menjadikan jumlah kumulatif kini 1.32 juta kes. Selangor kekal menyumbang kes tertinggi dengan 6,921 kes. Kes sembuh pula 17,973 manakala kes kematian laporkan 211 menjadikan jumlahnya kini 11,373. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru, Kelantan menerusi Jabatan Forensik tidak pernah menetapkan sebarang kos pengurusan jenazah termasuk membabitkan jenazah COVID-19. Kenyataan sama turut dikeluarkan hospital di Perak. Dalam kenyataannya, pihak hospital berkata pengurusan jenazah bukanlah perkhidmatan yang disediakan di hospital. Bagaimanapun, berikutan banyak permintaan untuk menyempurnakan jenazah, hospital menyediakan senarai pihak pengurusan jenazah yang diluluskan Majlis Agama Islam Negeri. Waris juga bebas membawa pengurus jenazah sendiri. Kos pengurusan jenazah adalah tertakluk sepenuhnya kepada persetujuan bersama waris dan pihak pengurus jenazah terpilih tanpa melalui pihak hospital. Sebelum ini, media tempatan menyiarkan pendedahan bayaran pengurusan jenazah sebahagian pesakit COVID-19 di unit forensik antara RM1,300 hingga RM1,800 tidak termasuk pengurusan kubur. Individu di Johor yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 dibenar melaksanakan solat serta aktiviti pengirahan di masjid dan surau sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa esok. Individu yang menerima 1 dos suntikan vaksin juga dibenarkan melaksanakan solat sekiranya terdapat kekosongan di kalangan jemaah. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jannati menerusi kenyataannya memaklumkan solat fardu 5 waktu dan solat jenazah di masjid dihadkan tidak melebihi 50 jemaah manakala bagi surau tidak melebihi 20 jemaah. Kebenaran solat fardu Jumaat pula perlu berpandukan kapasiti 1/4 daripada keluasan masjid dan surau dengan penjarakan fizikal. Jemaah yang hadir perlu menunjukkan sijil digital vaksin melalui aplikasi My Sejahtera. Peningkatan di seluruh negara bagi permohonan merentas negeri pasangan jarak jauh sudah dijangka. Ini berikutan kelonggaran yang bermula semalam bagi penerima 2 dos vaksin. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata susulan itu pihaknya akan mempertingkatkan pemantauan prosedur operasi standard di semua sekatan jalan raya SJR. Beliau berkata mereka yang terlibat dinasihatkan untuk memohon kebenaran merentas negeri daripada PDRM bagi mengelak sebarang kesulitan. Polis Kedah menerima 4 dron dan 20 pendingin hawa mudah alih. Sumbangan kerajaan negeri bertujuan melancarkan tugas dan menyediakan kemudahan selesa bagi petugas. Dron akan digunakan bagi penugasan pemantauan OPCOVID, manakala pendingin hawa mudah alih akan digunakan petugas di kemah-kemah sekatan jalan raya oleh kontijen Kedah.
Penyerahan sumbangan bernilai RM50,000 ini disampaikan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Nor kepada Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mahmad. Ketika ini, drone digunakan untuk pemantauan kawasan PKPD seperti di Bukit Malut Langkawi dan di kawasan pembinaan di Hospital Pendang. Ia juga digunakan dalam bantu di Yan dan Kulim. Kekecewaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar terhadap tindakan sesetengah pemimpin politik yang mengganggu usaha kerajaan membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 perlu diberi perhatian yang serius. Kitab agenda pihak berkenaan seharusnya mengetepikan ideologi politik dan kerjasama membantu rakyat. Penganalisis politik UiTM menjelaskan Mujibu Abdul Muiz sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, perebutan kuasa atau soal politik adalah persoalan sekunder jika dibandingkan dengan soal kebajikan rakyat. Kerana sepatutnya dalam masa yang sukar begini, semua pihak, baik kerajaan maupun pembangkang, barangkali harus bersatu sebagai pemimpin negara yang diamanahkan dengan kuasa dan tanggungjawab, dan kesatuan itu perlu bagi melawan musuh bersama, common enemy, iaitu COVID-19. Bukannya bermusuhan sesama sendiri. Kerana semua pemimpin adalah mereka yang diamanahkan. Mereka ini diberikan mandat oleh rakyat. Mereka perlulah jujur dan amanah memikul tanggungjawab yang diberikan. Bagi penganalisis politik USM, Profesor Dr. Siwa Murugan Padian, Pelan Pemulihan Negara PPN perlu diteruskan tanpa wujudnya gangguan dari mana-mana pihak dan seharusnya perlu mendapat sokongan daripada semua pemimpin. Ia berikutan PPN mampu mengubah semula lanskap negara dari aspek ekonomi, sosial dan pembangunan ke landasan yang normal. Kita memerlukan kestabilan kepimpinan politik supaya apa saja tindakan, strategi atau intervensi yang cuba kita lakukan ke atas sektor kesihatan dan ekonomi itu dapat dilakukan dengan baik. Ia hanya dapat mencapai sasaran jika sekiranya keadaan menjadi lebih menentu berdasarkan kepada keupayaan barisan kepimpinan dalam kerajaan untuk meneruskan agenda pelan pemulihan mereka tanpa ada gugatan dari sudut politik. Saya percaya ini juga adalah berteraskan kepada amanat, ini juga berdasarkan kepada kejujuran di sebalik memegang sesuatu jawatan ataupun kedudukan yang sedang dilakukan oleh barisan kepimpinan sedia ada. Semalam Sultan Ibrahim turut bertitah agar semua pemimpin di negara ini bersikap jujur dan amanah dengan tanggungjawab yang mereka miliki. Baik, kita ke perkembangan sukan. Menjelang Sukan Paralimpik Tokyo 2020, dua atlet dari negeri Selangor, Muhammad Ziad Zulkifli dan Muhammad Hafiz Jamali akan menerima sumbangan RM10,000 seorang sebagai suntikan ke temasyah berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Generasi Muda Sukan dan Moral Insan Negeri, Muhammad Khairuddin Osman berkata nilai sumbangan yang diberikan kepada atlet Paralimpik adalah sama seperti jumlah yang disumbangkan kepada atlet Olimpik Tokyo sebelum ini. Muhammad Ziad akan bertanding dalam acara lontar peluru F20 manakala Muhammad Hafiz Jamali bersaing dalam acara lumba basikal trek 1 km. Seramai 22 atlet termasuk 4 atlet wanita akan menggalas cabaran negara dalam 9 jenis sukan pada Temasyah Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September ini. Sebelum ini, kerajaan negeri turut memberikan sumbangan wang tunai RM10,000 masing-masing kepada 4 atlet negeri berkenaan iaitu P. Jing Eng, Lee Hap Wei, Gavin Kelly Green, Farah N. Abdullah Hadi ke Temasyah Olimpik Tokyo. Baik, kita ke aksi Liga Premier. Kelantan FC membuktikan mereka layak digelar juara Local Derby selepas menghukum Kelantan United KUFC 3-1 pada saingan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru petang tadi. Sekaligus menamatkan badi kekalahan 3 perlawanan berturut-turut yang dialami sebelum ini.
Turun selaku pelawat, Kelantan FC mendahului permainan pada minit ke-38 menerusi jaringan Nur Syamil Abdul Ghani selepas bijak melepasi perangkap offside sejurus menerima hantaran rakan sepasukan Muhammad Syakimi Razi. Di babak kedua, pemain gantian Nathanael Siringo Ringo menggandakan jaringan buat The Reds Warrior dengan ledakan kencang pada minit ke-46. 3 minit berselang, penyerang import KUFC dari Gambia, Gassama Asusaini kembali merapatkan jurang jaringan kepada 1-2. Bagaimanapun, aksi cemerlang Nathanael sekali lagi memadam api kebangkitan KUFC apabila meledak jaringan ketiga Kelantan FC pada minit ke-59. Keputusan itu kekal hingga misal pelamat, Kelantan FC 3, KUFC 1. Perkembangan Piala Asia bawah 23 tahun B23 2022. Pasukan Malaysia kekal berada dalam kumpulan J bagi saingan pusingan kelayakan selepas undian semula dilakukan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Undian semula dibuat susulan pasukan Korea Utara bertindak menarik diri. Majlis undian secara dalam talian itu menyaksikan hanya satu pasukan dari kumpulan I iaitu Hong Kong diundi masuk ke kumpulan K menyertai Jepun dan Kemboja. Terdahulu, Malaysia yang bakal mempertaruh skuad bawah 20 tahun B20 telah diundi bersama Thailand, Laos dan Mongolia dalam kumpulan J. Pusingan kelayakan itu bagi merebut 15 slot beraksi di pusingan akhir. Hanya juara setiap kumpulan serta 4 pasukan di kedudukan kedua terbaik kumpulan akan menyertai pasukan tuan rumah Uzbekistan beraksi di pusingan akhir di Tasnek pada Jun 2022. Skuad bimbingan jurulatih Brad Melny akan membuka tirai saingan kumpulan yang bakal berlangsung di Mongolia bertemu Laos pada 27 Oktober sebelum menentang tuan rumah dan Thailand masing-masing pada 29 dan 31 Oktober. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan pelantikan 3 ahli lembaga pengarah MFL baru sebagai wakil pasukan bagi penggal 2021-2025. Presidennya Dato' Hamidin Mohamad Amin optimis kehadiran 3 ahli lembaga pengarah yang dipilih dalam mesyuarat rakan kongsi Liga dapat memberikan perubahan kepada Liga Malaysia pada masa akan datang. Jadi ada beberapa metod yang kita lihat ada sebahagian kecil daripada kelab yang muka baru datang dekat situ. Jadi kita perlukan ada pendekatan daripada MFL untuk berbincang terus supaya memastikan mereka tidak, dia konsep dia senang macam pengalaman saya sebelum ni, mesti berbelanja mengikut jadual dan mengikut bajet yang kita dapat. Pelantikan baru tersebut membabitkan pengarah eksekutif Melaka United FC, Datuk Muhammad Saiful Mat Sapri yang dipilih oleh 22 rakan kongsi Liga. Manakala pengarah Johor Darul Takzim JDT, Datuk Muhammad Zaifuddin Bujang Muhyiddin yang sebelum ini memegang jawatan ahli lembaga pengarah MFL untuk wakil bebas pada 2017, kini dilantik sebagai ahli lembaga pengarah MFL bagi wakil pasukan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif UiTM FC, Mustazah Ahmad pula meneruskan tugas bagi penggal kedua sebagai wakil pasukan dalam barisan ahli lembaga pengarah MFL. Pemilihan ahli lembaga pengarah MFL baru penggal 2021-2025 diadakan secara maya menerusi pemilihan dalam mesyuarat yang diadakan, iaitu mesyuarat rakan kongsi Liga kelima. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP dan bersama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Selamat beristirahat dan selamat malam.